Okay, ini adalah slide-nya. Hari ini kita akan belajar bab 6, bentuk geometri 3 dimensi. Okey, jadi slide ni. Ya, jadi yang pertama adalah yang ni. Hari ini kita akan belajar bahagian 1 dulu. Yang mana kita akan belajar berkenaan dengan luas permukaan. Dia ada tambah satu lagi sebenarnya, bentangan. Okey, kita akan belajar bentangan plus luas permukaan. Okey. Jadi, ini aplikasi dalam kehidupan seharian. Bila kita dah tengok pun, bentuk geometri 3 dimensi. Maknanya suatu perkara tu dalam bentuk 3 dimensi. Contohnya kan, kita tengok sini. Ini adalah dalam bentuk piramid. Okey, jadi ialah setiap perkara ni cuba kita tengok dan kita belajar something daripada sekeliling kita. Jadi, ini adalah kon. Ini adalah, atau boleh run lah, bentuk prisma. Ini adalah, okay, main cikgu tulis dulu. Ini adalah bentuk cuboid. Okay. Ini adalah bentuk cuboid. Ini adalah bentuk piramid. Ini adalah bentuk prisma. Cuboid tu, bukan cuboid. Kubus. Kalau segi 4 tepat ni nama dia kubus. Ini adalah kubus. Ini adalah cuboid. Dan yang terakhir adalah silinder. Jadi ini antara contoh-contoh dalam kehidupan seharian dalam bentuk 3 dimensi. Okey, jadi hasil pembelajaran hari ini adalah kita akan ada 3 perkara yang kita akan belajar. Yang pertama adalah menerbitkan dan menggunakan rumus luas permukaan. Kita akan belajar tentang luas permukaan. Luas permukaan 3 dimensi. Okey, contoh, mak cikgu lukis. Ini selama ni kita belajar bentuk 2D. Bentuk macam ni, bentuk segi 4 tepat, segi 4 sama. Ini yang kita belajar dulu. Okey, tapi sekarang ni kita nak belajar kalau bentuk dia 3D. Macam mana? Jadi hari ni kita akan belajar benda tu. Macam mana nak cari luas permukaan untuk 3 dimensi. Okey, jadi yang pertama adalah luas permukaan. Yang kedua kita akan cari juga luas permukaan untuk bentuk permukaan sfera. Sfera ni siapa tahu? Sfera ni apa? Bola-bola, bulatan lah kan? Bulatan tapi dalam bentuk 3D. That's one. Contoh ini. Bila dia buat macam ni, bulat macam ni, bulat macam ni. Itu adalah sfera. Okey, itu yang kedua kita akan belajar. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan luas permukaan. Ini macam biasalah bila kita dah belajar bentuk 3 dimensi ni, bentuk 3 dimensi sfera, kita pun nak cari macam mana kita nak selesaikan masalah tu. Okey, ini adalah 6 bentuk yang kita akan belajar dalam bab ini. Sebab tu cikgu tunjuk contoh kat atas ni. Sama je, kubus, piramid, kon, prisma, cuboid dan silinder. So same goes to this one. Ini dalam bentuk betul-betul lah. Ini adalah kubus yang pertama. Yang kedua adalah cuboid. Yang ketiga adalah piramid. Yang keempat adalah prisma. Yang kelima adalah silinder. Dan yang keenam adalah kon. Okay. Kalau kamu nampak dekat sini, kita boleh nampak kat sini kita akan belajar tentang bulatan. Dekat sini ada bulatan. Dia punya ni kan. Jadi kita akan pakai balik apa yang kita belajar dalam chapter lepas tu. Dalam bab lepas iaitu bab 5 berkenaan bulatan. Okay. Jadi kalau yang tak ingat ke, terlupa ke, kena tengok balik video yang kelas kita yang lepas. Okey, kita masuk pada bentuk yang pertama. Okay, macam cikgu ulang tadi, kita akan belajar 6 bentuk ni. Jadi sekarang ni kita akan masuk bentuk yang pertama iaitu kubus. Yang ni kamu boleh salin dalam nota kamu. Okey, ini adalah kubus. Kita kena contoh dia macam ni. Kamu tulis balik, tulis dekat nota kamu, bentuk dia macam ni. Kubus ni, sisi dia adalah sama. Dia punya, saiz dia. Saiz dia. Kalau kita buka, dia kira ini adalah bentangan. Jadi ini adalah sama saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia ada 6 petak untuk di setiap sisi dia ni. Okey, jadi dekat sini kamu tulis luas permukaan dia adalah 6 luas segi 4 sama. Sebab dia hanya ada satu ni saja, satu bentuk yang sama. Kalau ni adalah 2D dia lah. 2D kita tulis kat sini, bentuk dia macam ni.
Jadi bila dibentuk-bentuk macam ni, jadi dia akan jadi 3D. Okey, ini bentuk yang pertama. Kita ada 6 bentuk kan? Kita masuk pula bentuk kedua. Bentuk kedua adalah nama dia cuboid. Okey, sambil-sambil kamu dengar cikgu explain, kamu salin. Okey, ini cuboid, bentuk dia macam ni lah. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6 sisi juga. Tapi bentuk dia tak sama. Bentuk dia ada 2 bentuk. Yang pertama adalah segi 4 sama. Kiri dia ni. Dan yang kedua adalah dia ada bentuk segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Dia ada 3, 4. Okay. Bila segi 4 tepat, jadi inilah bentuk dia. Kalau kita buka bentuk cuboid itu, satu cuboid tu. Jadinya luas segi 4 tepat kita ada berapa? Segi 4 tepat ada 1, ada 2. Maknanya dia ada 2 permukaan dalam ni. 1, 2. Okay, sekarang kita nak buka dulu bentangan bentuk 3D ni. Dan yang kedua adalah luas segi 4 sama. Segi 4 sama ada 1, 2, 3 dan 4. Maknanya kita tahu ada 4 permukaan untuk segi 4 sama. So ini yang kita tahu tentang permukaan. Sekarang kita nak tahu permukaan dia dulu. Buka bentangan sesuatu bentuk 3D tu. Buka bentangan dia. Kita nak tengok permukaan dia ada berapa dan luas dia macam mana. Okey, dah siap salin cuboid? Okey, yang lain pun okey. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga bentuk piramid pula. Piramid pun sama, dekat sini dia bukannya sama. I mean dia punya bentuk tu bukan satu saja. Dia ada 2 bentuk. Yang pertama adalah segitiga dan yang kedua adalah segi 4 sama. Okey. Jadinya dalam bentuk 2D dia ada 2 rajah. Yang pertama adalah segitiga, yang kedua adalah segi 4. Okey, bila kamu tengok dekat sini, bentuk dia macam ini. Bentangan bila dia buka, dia akan jadi macam ala-ala Patrick Star ni. And then bila kita tengok sini luas permukaan dia, kita pun tengok luas segi 4 sama. Segi 4 sama kita ada 1 saja. So masuk kat sini 1. Ada yang nak masuk ke? Dan yang ni luas segitiga kita ada 1, 2, 3 dan 4. So masukkan nilai 4 kat sini. So luas permukaan dia ada 1 segi 4 sama, ada 4 segi 3. Dah? Dah cikgu. Okey dah. Dah cikgu. So, okey bagus. Okey, jadi kita dah masuk ke berapa ni? 1, 2, 3. Okey, kita dah masuk bentuk yang ketiga. Yang seterusnya adalah prisma. Prisma dah mula sedikit mencabar lah. Okey. Okey, tak apa, awak dekat kampung. Okey, jadi dekat sini ada 2 juga bentuk dia. Yang pertama adalah segitiga. Ini cikgu tulis sini 2 bentuk 2D. Dalam prisma ni dia ada 2 bentuk. Satu bentuk macam ini, segitiga. Satu bentuk adalah segi 4 tepat. Okey, jadi kita boleh tulis kat sini, luas ini adalah bentuk dia. Bentangan dia, bila kita buka, kopak-kopak dia, dia keluar kat sini. Segitiga kita ada 1, 2. Maknanya kita ada 2 sini. 2 luas segitiga. Luas segi 4 ni ada 1, 2, 3. Kita ada 3 luas segi 4. Dah. Okey dah. Yang lain dah? Dah. Okey dah juga. Okey, cumanya dekat sini cikgu nak tunjuk dalam bentuk prisma. Okey, kamu tahu ada 2 segitiga. Yang pertama adalah yang inilah, atas dan bawah ni, atas bawah. Tapi yang bawah ni ada bagi tahu 3 luas segi 4. Walaupun dia bagi tahu 3 luas segi 4, bukan bermakna luas ni, yang ini petak ni sama dengan petak ni. Ini kiri dan kanan semestinya sama. Sebab tu kalau kamu tengok, kenapa rajah dia, color dia pelik sikit. Yang bawah ni, color dia gelap. Sebabnya base dia tak sama. Tapak dia kat bawah ni tak sama. Jadinya, walaupun dia dekat sini tulis 3, kamu kena tahu kat sini dia ada pecah 2. 1, 2 keping, 2 yang rectangular ni yang sama, kiri dan kanan. Okey, boleh kamu tulis kat sini, kiri dan kanan. Yang bawah ni, satu dia, tapak dia adalah tapak. Jadi dia akan ada 2 kat sini pecah. Dia takkan, saiz dia tidak sama. Okey. Sebab tu kalau kamu tengok piramid pun contohnya, bukan piramid. Let's say atap rumah. Bila atap rumah tu, dia punya sini tak sama dengan yang bawah tu. Kadang-kadang rumah ni
Cuma macam ni kan, atap dia tak sama. Jadi take note dekat situ kamu akan tengok benda lain. Ada dua jenis untuk segi empat sama ni. Segi empat tepat. Okey. Dah ke? Dah. Okey, seterusnya kita akan masuk bentuk yang ke berapa dah ni? Bentuk ke berapa dah? Bentuk kelima. Okey, bentuk kelima adalah silinder. Silinder ni macam yang cikgu bagi tahu tadi lah. Dia dah masuk ada pada bulatan. Okey, bila kita buka, ini adalah bentuk dia. Bentangan dia macam ni. Okey, bila kita buka, dalam bentuk 2D, ada satu bulatan dan ada satu lagi segi empat sama. Okey, segi empat sama. Jadi dalam bulatan ni, bulatan ada satu dan ada dua. Jadi dia ada dua luas bulatan. Okey, cumanya bila untuk dapat nilai, bila kita buka ni sebenarnya untuk sesuatu silinder tu, dia punya badan tu sebenarnya ada dalam bentuk segi empat. Bila kita kopak buka dia adalah bentuk segi empat. Tapi kamu tahu tak macam mana nak cari nilai panjang sesuatu ni? Dari mana? Dari mana kita nak dapat panjang ni? Kalau daripada bantuan bulatan ni. Okey, cikgu ambil contoh kan. Okey, sekarang ni cikgu tengah makan cokotap ni. Okey, cokotap mana? Okey, cokotap ni. Okey, jadi ini adalah silinder kan. Tapi sorry lah, silinder dia agak buka besar sikit kat atas tu. Tapi silinder, bila kamu buka kat sini, dia adalah dia adalah inilah macam bulat macam ni kan. Tapi bila kita buka, dia akan jadi bentang, panjang. Tapi macam mana kita nak dapatkan nilai ni? Kita pakai formula apa? Ini kita pakai, kalau masih lagi tak ada idea, cikgu bagi tahu dekat sini kita pakai formula 2 pi j. Sebab lilitan ni adalah sama panjang dengan dia punya panjang ini. Panjang segi empat ni. Kamu nampak tak? So tahulah kan bila kita buka tu, jadi dia panjang dia macam ni. Sebab kadang-kadang ada soalan dia tak bagi tahu nilai panjang ni, tapi dia bagi tahu maklumat jejari. Bila dia bagi tahu maklumat jejari untuk bulatan ni, cikgu fokus sikit. Bila dia bagi tahu jejari nilai berapa, let's say nilai 7. Lepas tu dia tak bagi nilai panjang. Tapi kamu boleh tak automatically boleh masukkan dalam formula 2 darab pi 22/7 darab jejari darab 7. So kamu akan dapat nilai satu ni. Ini juga nilai dia adalah panjang ni. Sebab tu kamu kena tahu. Sebab dia kadang-kadang dia tak bagi nilai panjang untuk. Okey. So itu adalah luas bulatan 2 dan dia ini 1 untuk segi 4 tepat. Okey, dah siap salin yang tu? Dah. Okey, yang lain pun dah. Okey, dan yang terakhir adalah kon. Okey, untuk dapatkan nilai kon, yang ni agak nilai sikit. Kita nak tahu dia punya luas ni kan. Tapi kalau kamu tengok bentuk kon dia macam ni. So dia quite tricky sikit. Yang pertama kita tahulah ini bentuk dia. Kalau dalam bentuk 2D dia, ini bulatan dan dia bulatan juga. Bulatan sebagai tapak. Bulatan untuk kat luar. Tapi dia ada kurang lag kat sini. Samalah macam ni. So, ini adalah bentuk dia. Bila kita bentang, buka dia, bentuk dia macam ni. Dan jadi luas bulatan kita adalah 1. Luas permukaan melengkung, this one, ada 1. Okey. Jadi dekat sini, kalau permukaan dia, kita akan kira pi J kuasa 2. Ini area. Kalau kami ingat balik, bab 5 kita ada belajar tentang area kan, luas. Jadi dia punya pi J kuasa 2. Kalau yang ini, dia ada penerangan dia. Cuma bila cikgu nak explain panjang. Jadi kita terus je pi J S. Jadi kamu bila buat latihan kita akan nampak ni. So ini adalah untuk kon. So kita dah tahu 6 bentuk dimensi dalam bab ini. Okey, dia ada tambahan macam cikgu bagi tahu tadi dalam hasil pembelajaran kita akan tambahan iaitu sfera, bentuk bola kan kamu kata kan. Jadi untuk bola ni dia punya bentuk adalah kalau 2D macam ni lah. Jadi macam mana kita nak buat, dia terus bagi formula. Sebab tu dalam bulatan ni kamu tidak boleh lari daripada perkataan pi ni. Perkataan pi ni, ini formula dia. Kalau dia tanya soalan berkenaan luas permukaan, kamu just pakai formula ni. Pi J 4 pi J kuasa 2. Salin je dulu. Tak payah tengok lagi soalan ni. Beritahu je dulu. Tulis je dulu ni. So, kita dah tahu masuk kat sini. Jadi mana cikgu punya ni? Kena pindahkan dulu gambar cikgu.
Muka cikgu ke tepi sikit. Okay, so kat bawah ni nanti kita akan buat soalan lah. Tapi bukan hari ni sebab kelas kita tak lama untuk hari ni. Jadinya sekarang kita dah tahu tentang bentuk. Bentuk kita belajar untuk bab ni ada berapa? Ada 6. Okay, ada 6 termasuk termasuk sekali lagi, termasuk satu lagi adalah sfera. Okay, jadi ada 6 bentuk yang kita akan belajar. Jadi dalam bab ni, kita akan belajar tentang luas permukaan. Kamu tahu luas permukaan ni adalah luas kat sini. Sebagai contoh ini kubus kan. Luas ini tambah dengan luas ini. Tambah luas kat kiri, luas kat kanan, luas kat atas, luas kat bawah. Nama pula luas keseluruhan space tu. Jadinya, kita masuk kubus contoh. Kita akan masuk 3 saja contoh hari ni. Okey, sebagai contoh kubus, kita tengok dekat dalam buku teks. Okey. Nanti kamu tak ada buku teks lagi, tak apa, kamu boleh catat je ni. Okey, buku teks adalah pada muka surat 107. Jadi nanti kalau kamu dah dapat nanti, boleh tengok je buku teks, muka surat 107. Okey, dalam soalan tu dia bagi 4, 4, 4. Okey, macam mana kita nak kira? Kita pakai je, kita nak kira sekarang ni, kita nak kira luas dulu. Luas. Dan dalam bab ni kita akan belajar dua perkara. Luas dan volume. Volume ni kandungan di dalam tu. Contohnya tub ni kan, cukup tub ni kan. Luas ni kita nak tahu permukaan dulu. Bila volume ni, bila kita buka kat dalam, kita tengok kat dalam ni. Itu nilai volume. Jadi sekarang ni cikgu akan ajar kamu luas dulu, permukaan dia, segi 4. Jadi luas permukaan, kita pakai je balik apa yang diterangkan dekat sini, luas permukaan. Okey, jadi dia dekat buku teks ni dia bagi tahu 4, 4, 4. Jadinya kita pun tulis luas. Okey, sambil-sambil kamu dengar cikgu ni, kamu boleh salin sekali ya. Luas permukaan. Permukaan apa ni? Permukaan kubus. Sama dengan 6 darab dengan, tak payah kurungan, 6 darab dengan luas segi 4 sama. Macam tu. Jadi kita pun bagi tahu. Okey, kamu tahu tak? Yang ni cikgu tak nak tunjuk. Kamu kena bagi tahu. Luas segi 4 sama berapa? 2D. 4 kali 4. So luas dia ada berapa? 12. 12. 4, 8, 12. 4, 8, 12. 16. Okey, kan 4 kali 4. Betul dah tu, bagus dah tu, cuba dah tu. Okey, jadi kita punya 4, 8, 12, 16. So sini adalah 16. Maknanya luas segi 4 sama adalah 16. Kan dia ada sekeping ni 4 darab 4. Jadi dia ada berapa keping? 1 keping, 2 keping, 3 keping, 4 keping, 5 keping, 6 keping. So 6 keping darab kepada untuk 1 keping ni 16. Jadi cuba kamu tekan kalkulator. 6 darab 16 berapa? 96. 96. Bagus. Terima kasih. So 96 kuasa berapa? Kuasa 2 ke kuasa 3? 2. Kuasa 2, betul. Sebab kita belajar tentang luas permukaan. Masih lagi luas. Kita cuma nak tahu setiap keping kiri kanan atas bawah tu. So itu adalah keping-kepingan dia. Jadi 96. Jadi luas permukaan untuk kubus adalah 96. Okey, kita masuk pula pada cuboid. Okey, cuboid ni dia ada 2. Cikgu tadi bagi tahu 2D dia adalah, kita tulis kat sini lah. Satu adalah segi 4 sama. Satu pula adalah segi 4 tepat. 2 bentuk 2D dia. Segi 4 sama juga length. Apa kamu panggil ni bawah ni? Tapak ke panjang? Sama ingat tak? Ni tapak ke panjang? Tapak tak ingat. Okey, kalau cikgu pakai bahasa Inggeris boleh? Cikgu ingat bahasa Inggeris, cikgu tak ingat bahasa Melayu. Okey, boleh ya? Jadinya kat bawah ni adalah base. Kat atas ni adalah height. Kat sini adalah base. Kat sini adalah height. Jadi dia punya luas adalah base kali height. Yang ini pun base kali height. Okey. Jadi kalau dekat dalam buku teks, tulis juga buku teks, muka surat. Muka surat berapa ni? Muka surat 107. Dalam muka surat 107 dia bagi tahu contoh dia. Dekat sini panjang dia adalah 4. Kat sini pun adalah 4. Segi 4 sama kan? So sisi dia akan sama. Dan panjang dia adalah 7. Okey. Jadi kalau kita lukis kat sini adalah 4. Ini adalah 4.
Dan yang tepi ni adalah 7. Kat bawah ni adalah 4. So base dia adalah 4, darab height dia adalah 4. Manakala kat sini pun base dia adalah 4 darab dengan 7. Okay. Jadi akan ada dua ni. Dua bentuk 2D ni. So kita nak tengok dia. Mana? Kecilkan sikit. Jadi kita pun tulis balik. Luas permukaan, dia tanya untuk semua. Permukaan, jadi kita buat semua. Luas permukaan cuboid adalah, kita salin je balik. Ini luas segi 4 tepat. 2 darab luas segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Cikgu rasa cikgu terbalik kan? Segi 4 tepat adalah 4. Okay, 4 dan ini segi 4 sama adalah 2. Bukan kamu tak tegur. Okay, cikgu tak perasan. Okay, jadi dia adalah, kita akan balik kat sini. 4 luas segi 4 tepat. Tambah dengan 2 darab luas segi 4 sama. Okay. Jadinya kita pun buat 4. Kita dah tulis sini. Kita dah conteng kat atas ni sikit kan. Luas segi 4 tepat kat bawah ni 4 ni. Jadi 4 darab 7 ataupun 7 darab 4. Kita pun buatlah 4 darab 7. Okay. Tambah dengan 2 bagi luas segi 4 sama. 2 darab segi 4 sama berapa? 4 darab 4. 4 darab 4. Okey. Dapat sampai sini? Cuba kamu tekan kalkulator, dapat berapa? 112. 112. Kalau 4 darab 4 darab 7 dapat berapa? 112. Oh, 112. Okey, 112. Sorry. Cikgu ingat kamu dah tambah semua. 2 darab 4 darab 4? 32. So, 32 tambah 112? 144. 144. So 144 cm kuasa 2. Sebab per kuasa 2 kita bercakap tentang luas. Bila luas kuasa 2 lah. Okey. So kamu boleh nampak kan dekat sini dia punya untuk kubus dengan kuboid dia hampir sama. Kamu tengok kan. Cumanya kubus ni kita terus dia darab 6 sebab dia punya petak sama. Tapi bila kuboid ni dia beza sikit sebab dia punya kepanjangan tu berbeza. Jadi dia akan kena tambah 2 bentuk dimensi. Okey, sekarang kita masuk pada piramid. Okey, piramid pun sama macam cuboid juga. Cumanya dia melibatkan segitiga. Piramid ni sama juga. Cuma dia ada melibatkan segitiga. Segitiga dan segi 4 sama. Okey, jadi kamu tengok kat sini kita pun ambil contoh juga buku teks, muka surat. Surat berapa ni? Muka surat 107 juga. Muka surat 107. Jadi, cikgu tulis kat sini kita akan belajar 1 segi 4. Kita akan kira 1 segi 4 sama dan satu lagi adalah bentuk segitiga macam ni. Okey. Jadi, kalau nak cari luas untuk segi 4, macam cikgu bagi tahu tadilah, base kali height. Maknanya base kali height. Untuk soalan dalam buku teks, dia bagi tahu 885. Dekat sini adalah 8. Kat sini pun semestinya 8 lah sebab nama dia pula segi 4 sama kan. 88. Dia punya ketinggian pula, nak ambil contoh lain. Ketinggian dia pula adalah 5. Okey, jadinya dekat sini 5. Dia punya tapak pula 8. Okey. So, luas dia adalah 1/2 kali base kali height, right? Segitiga kan? Jadinya 1/2 kali base. Base kita berapa? 8 kali height. Height kita berapa? 5. Dah salin ya? Okey, jadinya kita tulis kat sini luas piramid. Luas permukaan bagi piramid. Luas permukaan bagi piramid. Luas permukaan piramid adalah, kita tahu kat sini, tengok balik. Luas permukaan 1 untuk luas segi 4 sama. Jadi kamu buat kurungan 1 darab. Yang ni base kali height. Base kita berapa? 8.
height kita berapa? Pun 8. Kalau kita ambil sekeping ni, jangan ambil yang segitiga ni. Kita ambil sekeping yang kat bawah ni, base dia adalah 8 darab 8. Jadi kita pun buat, kena tulis dulu. Luas segi 4. Tulis dulu, jangan lupa yang ni. Sebab kita baru kenal, jadi kita kena tulis. Nanti kalau kamu dah lama nanti, tak perlulah tulis yang ni. Luas segi 4 sama dengan 4 darab luas segitiga. Jadi 1 darab berapa? 1 darab 8 darab 8. Tambah dengan 4, ya, sebab dia ada 4 darab 1/2. Kita salin balik yang ni. 1/2 kali 8 kali 5. Okay, cuba tekan kalkulator kamu dapat berapa? 144. Okey. Cuba kira dulu. 8 darab 8 berapa? 64. Tambah dengan yang ni, 4 darab setengah darab 8 darab 5. Sorry? 80. Jadi sama dengan 144. Okey, semua dapat ya? Dapat. Okey. Okey. Bagus. So sekarang ni kita pun dah masuk dekat sini piramid. Jadi yang pertama kita tengok kubus, yang kedua kita tengok cuboid, yang ketiga adalah piramid, dan ini yang terakhir untuk prisma. Yang seterusnya kita akan jumpa next class lah. Okey. Jadi prisma ni kamu tengok kat sini, kita tengok juga buku teks, muka surat berapa ni? Prisma, muka surat 108. Okey, sebelum kita masuk pada prisma, cikgu nak buat tambahan je lah. Ini ni sebenarnya kalau kamu belajar dalam mana-mana pun kamu takkan diberitahu benda ni, tapi cikgu bagi tahu sebagai maklumat tambahan. In case kalau soalan, dia ni kalau nak uji kan soalan aras kebat, dia akan bagi soalan yang kamu kena cari nilai yang tinggi ni. Kadang-kadang kalau kamu tengok soalan ni kan, dia bagi ketinggian dah. Dia dah bagi tahu ketinggian siap-siap 5. Jadinya kalau dia tidak bagi ketinggian, jadi macam mana kamu nak kira tu? Macam mana kamu nak cari ketinggian untuk segitiga? Kamu akan kena imbas kembali untuk teorem Pythagoras. Kita akan pakai teorem Pythagoras. Jadi kamu kena take note kat sini, kadang-kadang ada soalan melibatkan piramid yang kamu perlu kena imbas teorem Pythagoras. So, bawah kat sini pun sama juga, kamu akan kena imbas kembali. Sebab dia ada segitiga kan, kadang-kadang dia tak bagi ketinggian ni. Dia bagi kat tepi Pythagoras dengan base ni, dia tak bagi ketinggian, ataupun kadang-kadang dia bagi Pythagoras, dia bagi kat tinggi ni tapi dia tak bagi base. So, kamu kena imbas kembali, which is kita kena pakai balik lah teorem Pythagoras. Which is C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey. So, kita ambil kat sini buku teks muka surat 108, di mana dia bagi tahu 6. Kat sini adalah 6. Kita pakai pen lain. Biru lah. Biru. Bawah dia adalah 7. Kat sini pula adalah 6. Ini 6. Ini 6. Dia punya ketinggian pula adalah 4. So, 4. Okey. Jadinya sekarang ni kita ada 3 bentuk sebenarnya. Kamu keluarkan kat sini 2D. Yang mana bentuk yang pertama adalah semestinya segitiga. Okey, segitiga. Yang kedua adalah panjang yang ini, tapi ini adalah untuk tapak punya. Dan yang ketiga adalah panjang macam ni juga, tapi untuk kiri dan kanan. Okay, cuba kamu buat dulu. Sebab cikgu rasa kamu dah boleh nampak kan flow dia kan. Sambil-sambil tu kamu boleh tengok apa yang cikgu buat ni. Okey, untuk kiri dan kanan, kalau kamu belum buat, dia bukan 6. Kamu kena tengok sini kan. Kiri dan kanan untuk base ni. Okey, panjang dia betul 7. Tapi ini bukan 6. Jadi, kita akan pakai apa? Teorem Pythagoras. Okey, jadi kita akan pakai teorem Pythagoras yang mana kalau kamu tengok kat sini dia dah bagi tahu soalan. Dia dah mula dah kepada kebat dah ni. Yang mana kat sini 6, kat sini 4 dia bagi tahu. Dekat sini kita nak tahu berapa. Kita dah tahu sini 7 kan, kiri kanan ni 7. Tapi kita nak tahu kat tepi ni berapa. Berapa nilai dia. Jadi kita akan pakai teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras macam ni. Okay. Ini adalah 4. Yang ini bukan 6. Sebabkan kita dah potong separuh, dia akan jadi
3. Okay. Cuba kamu kira berapa? C kita nak tahu C. Berat 5? Okey. Pantas. Bagus ni. 4 tambah 3. 4 kuasa 2. 3 kuasa 2. So kita akan dapat 25. Is it? Okey. So C kuasa 2. C kita adalah 5. Jadi kita punya sini adalah 5. Jadi sambung balik kat sini. Base darab height. Kita akan dapat 5 darab 7. Dah selesai kat sini. Buat je macam kat bawah ni. Okey, yang lain okey ya? Dia dah masuk tricky sikit kat sini. So, tulis je luas permukaan prisma sama dengan segitiga dulu. 3 darab. Buat macam biasa juga. Luas segi 4. Cuma dalam 3 ni nanti kita akan pecah kepada 2. Pecahkan sikit. 2 darab. Luas segitiga berapa? 1 kali 2. Kita balik sini. 1 kali 2 kali base kita adalah 6. Kali height kita adalah 4. 1 kali 2 kali 6 kali 4. 1 per 2 darab 6 darab 4. Itu segitiga. Tambah dengan, ini pakai pen lain. Okay, sebab dia ada 2. Kamu kena buat segi macam ni. Okey, yang pertama ialah yang kita buat tadi, tapak. Tapak kita ada 1 saja. So, kita buat 1. 1 darab. Okey, darab apa? Darab base, darab height, 6 darab 7. 6 darab 7. Tambah dengan, sebab dia masih lagi dalam 3 kan? Okey, yang kedua adalah kiri dan kanan. Kiri dan kanan ada 2 lah. Kiri 1, kanan 1. Jadi 2 darab 5 darab 7. 2 darab 5 darab 7. Cuba tekan kalkulator, dapat berapa? Dah dapat? 136. Okey, yang 2 darab setengah ni berapa? 24 tambah dengan yang ini. Okey, kita buat satu-satu. 1 darab 6 darab 7? 42. Tambah dengan 2 darab 5 darab 7? 70. So total dia berapa tadi? 136. Is it? Yes. Okay, 136. So itu sahaja yang kita belajar untuk prisma. Kan? Jadi kamu kena take note lah dalam prisma ni kamu kena akan imbas kembali teorem Pythagoras. Jadi so far okey, dapat faham lah apa yang cikgu terangkan lah. Okey, mai cikgu sebab kita dah nak habis kelas. Nanti cikgu akan bagi kamu punya pool dekat group, tolong isi kehadiran. Jadi hari ni kita belajar tentang bentuk 3 dimensi. Cikgu takkan buat ni lah, betul konsep lah. Sebabnya tak habis lagi kita belajar. Okay. Jadinya bentuk 3 dimensi ni, ini adalah contoh-contohnya dalam aplikasi seharian. Okey, hasil pembelajaran hari ni kita dah belajar tentang luas permukaan bentuk 3 dimensi. Cumanya kita tak sempat pergi dekat luas permukaan sfera ni. Nanti kita akan tengok. Kelas seterusnya kita akan tengok. Cuma kita dah tahu dia punya formula. Bagi tahu formula dia berapa? 4 pi J kuasa 2. Kamu boleh dengar ke suara cikgu ni? Ke cikgu dah lost connection dah? Okey, boleh dengar. Okey, so ini 4 pi J kuasa 2. Dalam 4 pi J kuasa 2, kita tak sempat tengok. Lag sikit. Okay. Jadinya, ini adalah contoh-contoh dia. Jadi kita pun belajar tentang kubus. Mula-mula kita tahu tentang bentangan, dia punya permukaan, and then kita buat latihan. Same goes to this one. Cuboid pun sama. Kita tahu bentangan, kita tahu luas permukaan dan kita buat latihan. Okey, masuk pada piramid. Kita buka, kita tahu bentuk dia, kita buat tahu bentangan, and then kita tahu luas permukaan dan cara pengiraan. Cuma take note, kita akan ada imbas kembali teorem Pythagoras. Bagus soalan ni dia dah bagi tahu siap-siap height dia. Tapi kalau same goes to this one, prisma, kita kena imbas kembali teorem Pythagoras. Dia dah bagi tricky, dia tak bagi height ke, dia tak bagi hypotenuse ke. Jadi kamu kena imbas kembali teorem Pythagoras. Okey, so sampai kat sini. Untuk kelas seterusnya, kita akan belajar masuk pada silinder, kon dan sfera. Okey, itu saja. Ada apa-apa soalan ke? Tak ada. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. So, hari ini kelas sampai sini saja. Kita tutup kelas kita dengan surah Al-Asr dan tasbih kafarah.